di bahagian tengah. Tirumurugan ke tengah, tapi terus kepada Azlan ataupun Nizam di ada di sini. Yusri, Khalid kepada Yusri. Peluang sekarang itu Yusri Cena. Khalid semula akhirnya dirampas oleh Victor Andrak. Yusri memberi ruang saya rasa untuk melepaskan tembakan tadi, tapi kembali dikuasai oleh Kedah Victor Andrak. Di tengah Malon. Cantik kawalan Malon melepasi Nanta Kumar. Cantik Khairil Mohammed memberi ruang untuk melepaskan sepakan. Khairil Mohammed, gol dari Khairil Mohammed. Ya, kita dapat lihat bagaimana Marlon menyadari kehadiran Khairil tadi. Saya dari tadi melihat di sini, saya dapat lihat Khairil berlari daripada bawah meluru ke atas, dan Marlon dengan begitu bijak melakukan satu lorongan yang begitu menarik, dan kita dapat lihat juga satu skill yang cukup menarik dilakukan di sana oleh Khairil sebelum beliau melakukan tendangan ke arah gol itu tadi. Tapi di mana pertahanan Perak di sebelah Khairil? Azlan berada di tengah, akhirnya membuka ruang terbuka untuk Khairil, dan di sinilah dia mengecewakan Azlan dan akhirnya mengecewakan keseluruhan pemain Perak dengan menggegar jaring di belakang Nasril. Ya, Azlan terlalu memberi tumpuan kepada Marlon, di mana Marlon masuk ke dalam. Bila cuba mengikut Marlon, sebenarnya beliau diperdayakan di sana, dan bagaimana Khairil mengambil peluang itu dengan begitu baik. Tendangan yang cukup menarik. Cantik dari Khairil Mohammed. Azraiko yang membawa pasukan Piala Malaysia Kedah dan perlawanan akhir bertemu Perlis dan tewas 2004. Ya, pada awalnya tadi kita lihat bagaimana pasukan Kedah lebih banyak melakukan serangan di sebelah kiri pasukan Perak, namun begitu gol yang dihasilkan kini dari bahagian kanan. Inilah dia bola sepak ya. Ini sekali lagi Khairil. Nelson hantar, tapi terlalu ke tengah. Berakokosh dapat kepada Asmawi, cuba hantar kepada Marlon. Cantik. Wow. Dari Marlon, satu pusingan dan gol kedua dicipta. Marlon's Eric James mengukuhkan kedudukan Kedah hanya 1 minit setelah jaringan Khairil Mohammed. Jadi nampaknya dari segi psikologi Kedah di depan sekarang ini. Perhatikan di sini Asmawi. Marlon berjaya lepas dari Kukok dan juga Azlan. Di antara dua pemain pertahanan itulah dia melakukan half volley sambil turning yang cukup mempunyai skill yang tinggi. Perhatikan di sini dari Marlon memperdayakan terus Nasril. Jadi Marlon berjaya melakukan jaringan gol yang ke-14 untuknya bagi Piala Malaysia dengan kutipan keseluruhan 39 gol. Azrai, lompatan kali ini lebih meyakinkan saya rasa. Jaringan yang ada kelas daripada Marlon. Kita lihat bagaimana beliau menggunakan lambungan bola yang dilakukan oleh rakan beliau itu Asmawi, tanpa menyentuh bola, melakukan satu pusingan dan satu volley kaki kiri yang cukup hebat. Terus cuba diasak di situ pertahanan Perak oleh Marlon. Ahmad Syarul Azhar cuba dan Nizam cuba menghantar di sini kepada Kita Manju. Lepas Kita Manju, tidak, akhirnya dapat kepada Hakim. Chan Win Ho, Janel Fadli perlu menggerakkan semula Perak. Ketinggalan dalam masa 2 minit, 2 gol. Sesuatu yang boleh menjejas tumpuan dan fokus. Apapun Hasbullah apa yang saya lihat, kehebatan Asmawi. Nyata beliau bermain dengan begitu baik pada malam ini. Usianya menjangkau 27 tahun. Soleh memberikan berbalon dan di tengah kosong tidak pemain Perak. Victor Andrak hantar kepada Ahmad Fauzi. Semula Nelson sekarang ini lambung. Akhirnya tak percaya di situ Soleh untuk mari terus. Syafisa. Ahmad Fauzi Syari, lepas dan terus dilarikan oleh Ahmad Fauzi Syari. Cantik. Asmawi sudah berada di tengah, terlalu keluar dan terus kepada Daniel. Dapat semula kepada peluang. Sayang sekali.
Ahmad Fauzi Syahri atau Palung, pemain kebangsaan dari kampung Sungai Ular di Kulim, berusia 25 tahun. Out balance ya. Out balance sedikit di situ. Dia memang seorang pemain yang biasanya melakukan serangan dari bahagian tengah. Yes. Dengan tendangan jarak jauh. Kita dapat lihat beliau pada awal tadi juga melakukan satu gerakan yang begitu menarik. Namun kita dapat lihat bagaimana Hasmawi menjangkakan beliau akan melakukan lintangan di near post, namun begitu beliau tidak menyedarinya. Dan kini ada kecederaan di tengah padang. Siapa pula yang dirusung keluar sekarang ini? Nampak menjangkali Jamlus. Dan nampaknya Steve Davi tidak mahu menunggu lama untuk melakukan pertukaran apabila melihat Khalid Jamlus mengalami kecederaan. Terus nampaknya cuba membawa Fakhri Syahri. Jadi nampaknya satu pertukaran serta-merta dilakukan di situ oleh Steve Davi, membawa masuk pemain yang pernah melakukan hat-trick dalam Liga Super untuk Perak, Fakhri Syahri dari pasukan bawah 19 tahun CYC. Ya, tentunya